Warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya akan buat satu penerangan yang paling mudah untuk difahami tentang kawalan pergerakan yang sedang kita alami pada hari pertama hari ini. Kawalan pergerakan yang dikenakan oleh kerajaan daripada 18 Mac hingga 31 Mac mempunyai sebab-sebab yang sangat praktikal. Kalau kita tengok 18 Mac hingga 31 Mac, jumlah harinya lebih kurang 14 hari, 2 minggu. Ini adalah satu tempoh di mana jangka hayat virus COVID-19 boleh hidup. Nampak Bukan sengaja diberi 18 hingga 31. Kenapa tidak buat sampai 1 bulan? Sebabnya kerajaan nak memastikan bahawa dalam tempoh ini kita tidak lagi menyebarkan virus COVID-19. Maksudnya kita kerajaan menghadkan perjalanan setiap orang. Kenapa perlu dihadkan perjalanan? Baik. Jika A adalah seorang pembawa virus COVID-19 bertemu dengan B, iaitu seorang yang negatif, dia bertemu, maka dia akan menyebarkan COVID-19, B akan jadi positif. B bertemu C, daripada negatif, dia bertemu, dia akan jadi positif dan seterusnya. Tidak ada ubat, tidak ada vaksin yang boleh membenteras virus ini. Tapi virus ini akan mati dalam masa 14 hari. Masalahnya ialah kenapa kawalan pergerakan ini dikuatkuasakan? Kerana kita tidak tahu siapakah yang mengidap COVID-19. Kita tak tahu. Saya pun kemungkinan pembawa, tapi sebab saya tak pergi cek, maka saya tak tahu. Ini masalahnya. Kalau kita tengok muka orang tu biru, oh itu COVID-19, mudah. Tapi masalahnya sekarang tidak ada beza. Batuk, sesama, ingat macam sesama biasa, tapi sebenarnya COVID-19. Sebab tak cek. Disebabkan oleh kita tak pergi cek, maka kita tak tahu siapa pembawa virus COVID-19. Disebabkan oleh kita tidak tahu siapa pembawa COVID-19 ini, maka sebab itu kerajaan meminta kerjasama semua rakyat supaya tinggal di rumah dan jangan keluar selama 14 hari. Sebab apa? Sebab masalahnya kita tak tahu siapa. Jadi pengidap ataupun bukan pengidap, positif ataupun negatif, semua diwajibkan untuk kekal berada di rumah. Contoh, A tadi ialah positif, duduk di rumah dengan B dan C. Mereka dua ni negatif dan kemungkinan besar disebabkan oleh positif, maka mereka ni pun akan jadi positif. Tapi sekurang-kurangnya mereka tidak menyebarkan keluar, duduk di dalam. Baik. Bolehkah kita duduk di rumah kalau kena COVID-19 ni? Sebab sekarang ni belum ada vaksin, maka jikalau anda rasa macam anda boleh bertahan, minum air dengan banyak. Minum air untuk mengelakkan daripada dehydration. Ambil ubat demam untuk kurangkan demam.
Dan jikalau anda sesak nafas, yang itu anda perlu pergi ke hospital. Jika sesak nafas. Kerana sekarang belum ada vaksin, belum ada ubat untuk mengubati COVID-19. Tapi jika anda rasa boleh bertahan, saya rasa anda boleh tinggal di rumah kerana dalam 14 hari insya-Allah virus tersebut akan mati dan semua ni akan pulih. Tapi jika ada sesak nafas, call hospital untuk datang ke rumah. Janganlah pergi ke hospital kerana itu akan menyebabkan lebih ramai lagi yang akan berjangkit. Maka sekarang jikalau semua orang beri kerjasama, duduk di rumah, maka kita akan berjaya mengurangkan masalah ini selama 14 hari sehingga 31 Mac. Itu adalah usaha yang dibuat oleh kerajaan. Tetapi seandainya selepas pada 31 Mac bilangan semakin bertambah, maksud dia apa? Maksud masyarakat kita masih ramai yang tidak mengendahkan larangan tersebut dan mereka terus berkeliaran di luar. Jika ini yang berlaku, maka mereka ini kita boleh anggap sebagai parasite dalam masyarakat kita. Okay. Saya nak share tentang sejarah about pandemik ni. Pada tahun 1720, satu plague yang dinamakan sebagai Marseille Plague, PLAGUE, telah membunuh lebih kurang 100,000 orang. Pada tahun 1820, pandemik kolera menyerang dan telah membunuh dengan bilangan yang lebih kurang sama, iaitu 100,000 orang. Pada tahun 1920, satu pandemik yang diberi nama Spanish Flu, yang ini paling tragis, telah membunuh seramai 10 juta manusia. Dan sekarang ini tahun 2020, coronavirus ataupun COVID-19 sedang berlangsung dan kita tidak tahu bilangan. Nampak? Mengapakah setiap 100 tahun berlakunya pandemik? Setiap 100 tahun berlakunya pandemik. Dan kalau kita nak ikut sebelum tu lagi, pada tahun 1331, iaitu apa yang dipanggil sebagai Black Death, telah membunuh 1/3 daripada penduduk Eropah. Dan walaupun ianya berasal daripada Hubei di China dan berakhir sampai ke United Kingdom dan France, pandemik ini berlangsung selama 5 tahun. Ini disebabkan oleh kutu yang ada di badan tikus. Jadi cuba tengok, 100 tahun berlakunya wabak pandemik ini. Bukan persoalan saya untuk membincangkan mengapa, tetapi persoalannya ialah, mungkinkah angka ini akan lebih meningkat? Wallahualam. Tetapi apa yang saya pasti, jika kita semua rakyat Malaysia memberi kerjasama dengan mematuhi arahan kawalan pergerakan, insya-Allah kita berjaya menyelamatkan negara kita dan dunia keseluruhannya. Bantulah saya untuk membantu kita semua. Terima kasih.